Siri Mat Salleh Cari Makan kini kembali lagi dan atas permintaan ramai, kali ini saya nak menjelajah seluruh pantai timur dan penjelajahan makanan saya ini bermula di Restoran Lemang, Tok Ki, Bentong, Pahang. Dalam episod ini, saya ingin tahu sejarah bila dan bagaimana lemang dicipta. Lemang ni dibawa daripada Indonesia, bawa ke Semenanjung. Saya akan belajar proses pembuatan lemang. Laju buat ni. Laju. Okey, ini cara tuang dia. Dan merasai sendiri masakan Tok Ki yang sangat popular ni. Lepas kita tutup mata lah, bayangkan hari pertama Syawal. Dapat feel hari raya tu. Tekanan udara tayar merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan anda mendapat kawalan kenderaan yang terbaik dan kecekapan bahan api optimum. Pastikan anda memeriksa tekanan udara tayar dengan alat yang boleh dipercayai seperti yang ni. Perjalanan ke restoran Lemang Tok Ki dari Kuala Lumpur sangat mengasyikkan dengan pemandangan Bukit Bukau yang sangat indah. Sejam sahaja memandu, saya sudah tiba ke Bentong. Kini kita sudah sampai dan saya dah dapat hidup aroma bakar dari dapur restoran. Saya tak sabar ni. Jom ikut saya bertemu dengan pemilik restoran, Encik Mazlan. Restoran Lemang Tok Ki ini cukup terkenal di kalangan ahli kelab motor dan kereta. Mereka sering menjadikan restoran ini sebagai titik pertemuan ataupun tujuan konvoi mereka. Tidak kurang juga pengunjung berpangkat tinggi yang sanggup ke sini menaiki helikopter semata-mata merasai keenakan lemang dan masakan lain di sini. Yes, Riz. Hai. Selamat datang ke Lemang Tok Ki, Riz. Okey, terima kasih. Jemput duduk. Okey. Tak sabar ni, dah dapat aroma lemang terbakar. Aroma asap tadi asap bakar lemang. Dari luar boleh bau yang Seronok rasa, Riz, bila ada orang-orang luar nak datang ke Lemang Tok Ki. tadi saya sampai dekat sini. Ya. Saya nampak ada orang datang naik helikopter. Itu memang biasa kat sini ke macam mana? Memang biasa-biasa, dah pernah di-viralkan tentang kehadiran nak makan lemang sampai naik helikopter. Secara tak langsung dia mempromosikan apa lebihnya Lemang Tok Ki itu tadi. Antara semua makanan-makanan yang dekat Pahang, kenapa pilih untuk jual lemang? Wan-wan dulu memang dah makan lemang. Tapi bagaimana kita nak createkan makanan lemang ni boleh makan hari-hari. Itu kita bermula pada 2006 niaga lemang secara kecil-kecilan ni. Ada pakai payung, pakai meja lipat je permulaan. Bila buka restoran je memang ada kehadiran pelanggan-pelanggan yang lama dulu yang bermula 2006-2007 datang balik memberi support, dan lebih-lebih lagi bikers ni tadi. Macam mana jadi Tok Ki? Apa cerita di sebalik nama Lemang Tok Ki? Kita mendalami ilmu lemang ni daripada orang Perak. Bila orang Perak, orang tua dia panggil Atuk. Orang Pahang saya lah yang belajar buat lemang. Orang Pahang, orang tua dia panggil Aki. Maka gabung antara Perak dengan Pahang tu tadi, jadilah Tok dengan Aki tu satu. Jadilah Lemang Tok Ki. Lemang ni memang makanan bermusim, makanan raya. Macam mana nak macam mempromosikan supaya dia jadi makanan yang sepanjang tahun boleh makan? Okey, bila sebut lemang, orang ingat hari raya. Tapi hari raya di Lemang Tok Ki, hari raya. So orang kata kan rayakan sebulan, kat sini rayakan setahun lah. Setahun, sepanjang tahun tu kita beraya. Hidangan yang berasal lebih ratusan tahun ini memerlukan pengetahuan teknikal yang sangat tinggi, dan Encik Mazlan sudah menyempurnakan proses dan sistem bakar lemang. Macam mana prosesnya secara ringkas dari awal sampai dah siap satu daripada batang buluh lemang? tadi kita ambil buluh-buluh yang tumbuh liar di kebun-kebun getah di dalam hutan ni lah. Dia ada buluh padi, buluh telur, buluh aru apa ada. Tapi yang kita gunakan ni buluh-buluh padi. Kemudian daun-daun pisang hutan sesuai dia. Kemudian pulut, kalau boleh cantik cari pulut susu. Pulut susu dia ratusan dia nak mengembang tu mungkin sampai 98-97%. Okey, santan ni sebenarnya mainkan peranan cukup besar. Sebab daripada santan ini menghasilkan lemang sedap tak sedap, lemak tak lemak ni. Okey, so santan tu penting lah. Santan tu daripada kelapa. Orang tua-tua dulu cakap dia, orang tua-tua dulu cakap sedang-sedang melemang lah. Dia tak tua sangat, tak muda sangat. Kita adunkan santan dengan beras, cara masukkan dalam buluh tadi. Boleh kita tunjuk sikit tentang
bagaimana nak menghasilkan lemang tu tadi. Boleh, boleh. Okey dia, tadi kita cakap buluh Oh, okey. ni daun pisang kacang hutan kita pakai tadi. Ini pulut. Kemudian santan kita masukkan sekali, kita adunkan sekali. Okey, cara dia kita tuah dia. Oh, macam tu. Ya, senang je. Masukkan dia. Dia macam dia terjun lah, air terjun masuk dalam. Okey, bila kita dah pastikan dia dah penuh, kita tuangkan sikit, kita tengok. Dia kurang-kurang dia ada 1 inci ataupun 1 inci siku lah. Laju buat ni. Laju. Okey, ini cara tuang dia. Masukkan dia. So kita nak beras pulut dengan santan tu sekali kan? Masukkan sekali supaya dia sebati dengan pulut tu tadi. Okey. Boleh. Boleh. Dua kali ni aku ajar kau dia. Okey. Tapi ni laju, kalau saya buat slow sikit buat. Tahu slow jadi siap. Okey. Macam ni lah. Masuk sekali dengan santan. Cedok sekali dengan santan supaya dia terjun dengan pulut tu sekali. Dia. Yes. Oh, macam tu lah. So, kalau dah kerak boleh jadi boleh buat lemang lah tu. Oh, banyak tu. Buang. Kurang lagi. Okey. Okey, cun. Okey, Baik. cun. Okey. So lepas tu bila dah macam tu kita bakar. Okey. Bersedia untuk dibakar. Bukan buluh. Kita ni nak dibakar. Rasa dia nampak macam tu panas semua dekat sana. Ya je, memang kalau tak main api bukan lemang nama dia. So kita pergi bakar lah. Okey, kau bawa tu. Aku tunjukkan cara bakar dia. Okey, jom. So dekat sini kita bakar lah. Ini dapur dia. Okey. Okey, dia letak perasan. Dekat sini. Ya. Tegakkan dia. 1 2 macam tu. Okey, bila kita letak kat sini api mainkan peranan juga supaya nak bagi dia sekata masak daripada bawah sampai ke atas. Kecuraman dia, condong dia dengan api yang kita pakai. Macam jaga api tu sebenarnya penting kan? Ya. Okey, aku suruh kau jaga api, tengok macam mana rasa panas dia. Macam tu lah. Ya, ini kita gunakan, kalau kayu-kayu macam ni kita gunakan cantik ni batang rambutan. Batang leban. Dia menghasilkan bara, dia menghasilkan api yang lama. Saya diri dekat sini pun dah rasa panas. Rasa panas dia. Kalau bakar lemang, kalau tak berasa bahang api, bukan lemang nama dia. Bukan mudah. Kalau ada peluang nak makan tu, makan. Sementara ada lemang lagi. So yang ni kita kena tunggu lagi 1 jam baru. Dia ada pengkat-pengkat. Mungkin dalam 20 minit kita kena pusing. Dia kena pusing mana tiap-tiap buluh yang kita letak di api ni semua kena makan di api. Dia nampak perbezaan dia. Ni buluh hijau, tadi dah makan sikit. Bila api tak kata, bila kita dah lama dia, kita kena pusing. Ini depan dah masak, belakang dah masak, pusing kat sini. Yang belum masak ni. Separuh saja. Okey. So kita nampak yang hijau tu macam belum. Yang hijau tu kita ke api sana. Sini yang belum kena, dia dah kena kita pusingkan je. Pusing macam tu. Okey. Boleh? Yes. Boleh. Macam tu kan? Ya. Panas. Panas dia? Panas. Itu yang panas bila kena santan yang panas kan? Dia meleleh kena ke sarung tangan tu dia jadi panas sangat. Tapi kita dah nampak yang dia dah naik atas kan, yang kembang pulut tu tadi. Dia sampai hilang warna-warna buluh tu tadi, dapat sekata. Lepas tu kita tahu dia baru dah masak dan akan jadi kering atas dan boleh kita angkat. Lepas tu kita boleh rasa. Ya, betul. Sejenis hidangan tradisional yang cukup terkenal ketika perayaan Aidilfitri dan Aidiladha. Lemang direkodkan seawal tahun 1864 dan dipercayai datang dari masakan orang Semang. Okey, so itulah proses nak buat lemang. Panas kan? Panas nak buat. Kalau nak kira-kira memang step-step dia memang panjang lah. Tapi inilah hasil dia daripada susah payah kita tadi. Ini lemang yang kita bakar tadi. Dan juga kita ada ayam bakar. Ini antara menu-menu tambahan lah. Kita ada ayam bakar dia. Istimewa dia makan dengan ayam asam dia. Boleh, cuba Haris. Boleh. Ini yang saya nak cuba ni, lemang ni. Nampak cantik juga kan? Nampak macam dia sebenarnya kalau cukup masak dia dengan cukup lemak dia, kita tengok berminyak dia punya daun pisang dia. Dan satu lagi lemang ni, makanan tradisional. Kena pakai tangan Haris. Yes, betul. Kita tak perlu sudu garpu ni. Pakai tangan dia. Boleh ambil satu separuh boleh. Kadang-kadang dengan lemang yang saya pernah makan, dekat luar tu dia macam keras sikit. Tak lembut macam ni. Ini bergantung pada kekerapan orang tu membakar lah. Tu? Wow. Saya nak makan terus dulu boleh? Nak rasa lemang tu? Rasa tanpa rendang.
tu memang lembut. Tak ada yang macam keras sikit, memang lembut rasanya. Ini pulut itu yang cakap pulut susu tu. Pulut susu dia peratusan dia untuk kembang 98% kan, tak berasa kan ada celantah, tak ada kan. Yang ni pulut susu kita. Saya nak makan dengan rendang sekali lah. Okey dia bila makan dengan rendang, cuba bayangkan hari raya pagi-pagi Syawal tu kan. Rasa tak suasana raya tu Jun? Okey, kita ambil rendang sikit. Lepas tu kita tutup mata lah. Bayangkan hari pertama Syawal. Dapat feel hari raya tu. Feel hari raya dengan baju baru, dengan pagi Syawal tu, dapat bayang tak? Yang kombinasi yang rasa lemang dengan rendang tu memang sinonim kan dengan hari raya kan. Bila dapat rasa apa yang kita makan, orang lain rasa terbaik. Dia rasa feel raya tu. Saya suka ni. Dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Tunjuk saya proses nak buat lemang macam sebelum ni saya pernah buat, tapi saya tak pernah tengok proses yang buat macam besar macam ni. Memang untuk restoran. Terima kasih juga kerana berkesempatan nak datang, nak tahu cerita, nak tahu macam mana perjalanan lemang dan dapat rasa dan dapat makan. Dari tengok gambar-gambar kawan-kawan datang sini makan, saya dah makan sendirilah dekat sini. Untuk semua yang tengok video ni, memang teringin nak makan lemang rendang, tak kira musim apa, nak dapat rasa raya tu boleh datang ke Lemang Tok Kini. So yang saya ada cenderahati sikit dari penaja kami Bridgestone yang sponsor series Mat Salleh Cari Makan Pantai Timur ni. Dan terima kasih. So inilah dia, kita ada dekat sini. Kita ada satu voucher tayar dan juga satu yang ni. Ini untuk tire pressure monitor. Nak pastikan macam tire pressure okey. Tapi kalau nak heli tak boleh pakai yang ni. Tak ada. Heli tak ada tayar ya. Okey Riz, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak ruang masa, dan kita rasa nak jumpa lain kali pun datang balik. Ada masa, ada kelapangan, ajak kawan-kawan yang lain. Menyempurnakan hidangan tradisional seperti lemang ini menjadi legasi Encik Mazlan. Beliau berjaya mengangkat sebuah makanan perayaan tradisional menjadi hidangan rutin yang dinikmati ramai, tidak kira kaum atau bangsa. Makan lemang banyak-banyak ni rasa macam hari raya pula. Dan untuk destinasi seterusnya, bukan setakat saya nak masak, tapi saya nak ternak ikan patin. Tapi sebelum tu, jangan lupa like Facebook page Bridgestone Tyre Malaysia dan juga komen, share dan subscribe Destinasi TV, dan kita jumpa episod seterusnya. Bye-bye.